Dan untuk persembahan ataupun pembentangan inovasi yang kelima untuk sesi yang pertama, silakan kumpulan dari pejabat daerah Daro yang menggelarkan diri mereka terubuk. Dipersilakan. Pusaka ni sebenarnya adalah apa-apa harta peninggalan si mati, ya, termasuk juga, tapi umum tidak tahu, sebenarnya termasuklah liability dan juga kepentingan terhadap harta pusaka yang tinggalkan. Harta pusaka tersebut boleh dalam klasifikasi harta tak alih dan harta alih. Harta tak alih contohnya tanah dan sebagainya, rumah. Harta alih ni termasuklah caruman, keperluan masa bekerja, kenderaan dan Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju mambo dan salam Daro Dao. Pada hari ini, kami dari kumpulan Terubuk akan merungkaikan satu permasalahan yang sering berlaku semasa proses pendaftaran permohonan probate. Kumpulan Terubuk telah menyenaraikan 12 pemilihan masalah atau isu yang sering berlaku di pejabat kami melalui 3 teknik, iaitu brainstorming, analisa data metrik dan analisa metrik
berkriteria. Maka, kumpulan Trubok telah bersetuju untuk memilih tajuk kurangnya pemahaman dan pengetahuan JKKK mengenai kaedah urusan harta secara probate. Kumpulan Trubok telah menggunakan 5W1H sebagai verifikasi tajuk. Kaji selidik telah dijalankan terhadap seramai 619 ahli JKKK untuk pemahaman pengurusan harta secara probate. Analisa kaji selidik telah mendapati seramai 69% daripada ahli JKKK kurang memahami dan berpengetahuan tentang proses pendaftaran probate. Hal ini memberikan implikasi yang besar apabila proses pendaftaran probate tidak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, orang awam yang datang ke pejabat daerah untuk urusan probate tidak mempunyai pengetahuan khusus tentang urusan sebenar probate. Masa dan juga kos juga terbuang apabila proses pendaftaran probate ini tidak dapat dijalankan dengan lancar. Raja Ishikawa ini menerangkan tentang masalah yang ada hadapi. Melalui Raja Ishikawa tadi, kumpulan kami telah merumuskan 3 faktor utama, iaitu tiada ruang carian khusus. Kedua, tiada bahan edaran berkaitan proses pendaftaran probate. Ketiga, tiada penglibatan secara khusus daripada ahli JKKK. Raja Pareto 1 ini menerangkan kekerapan orang awam datang ke pejabat untuk proses pendaftaran probate untuk kali kedua. Justru bagi memastikan ketua masyarakat dan ketua kaum termasuk JKK mengetahui, tahu dan faham dan boleh menerangkan kepada orang awam mengenai apakah dan cara kita nak membuat probate, satu mekanisme ataupun produk perlulah dikeluarkan daripada pejabat kami supaya mereka faham mengenai kaedah membuat probate. Seperti yang dimaklum, kita tahu, ketua masyarakat dan ketua kaum di pejabat kami adalah merupakan kebanyakannya 60% adalah warga emas. Oleh yang demikian, produk kita perlulah apabila dilihat oleh mereka, mereka tidak jemu melihatnya, menarik perhatian mereka, boleh dirujuk dengan mudah. Dan yang terakhir sekali, produk tersebut adalah dibuat dengan kos yang rendah. Oleh yang demikian, dengan ini, saya memperkenalkan produk daripada kumpulan Trubok, InPro. Tuan-tuan dan puan-puan, InPro sebenarnya merupakan singkatan daripada informasi probate. Ia telah dibuat dengan 2 jenis. Yang pertama adalah bentuk brosur dan yang kedua dalam bentuk poster. Hadirin hadirat sekalian, seperti yang kita lihat di papan layar, kita lihat apakah kandungan InPro. Yang pertama sekali, di dalamnya kita lihat ada punca kuasa dan bagaimana juga waris simati. Yang ketiganya, dokumen-dokumen yang kita perlukan apabila kita hendak membuat probate. Hadirin sekalian, di manakah kita akan meletakkan InPro ini? Kita sebenarnya akan mengagihkan ataupun memberikan InPro ini, poster dan juga brosur ini kepada ketua masyarakat dan ketua kaum supaya ia menjadi satu sumber rujukan mereka dan senang untuk mereka memberitahu kepada masyarakat luar yang mendapat yang kematian dalam keluarga. Jadi, pada masa sekarang, melalui pajak gambar Raja Pareto ini, kita telah lihat melalui uji cuba, pemerhatian dan temu bual mendapati
Inpro mampu mengurangkan 89% kekerapan punca yang menyebabkan urusan probate ini datang ke pejabat kami untuk kali yang kedua. Hadirin sekalian, persoalannya sekarang, apakah kesan dan faedah daripada produk ini? Hadirin yang dirahmati sekalian, Jangan sana saja. dengan adanya produk Inpro ini, jangkaan kesan dan penyelesaian terhadap organisasi, pelanggan dan juga pemegang taruh, proses pendaftaran probate dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga efisien. Selain itu, orang awam yang datang ke pejabat untuk urusan probate mempunyai pengetahuan tentang urusan sebenar probate sebelum merujuk kepada ahli JKKK. Yang ketiganya seterusnya adalah mampu menjimatkan masa serta kos orang awam. Dengan adanya produk ini dengan pihak JKKK. Ahli JKK juga akan mempunyai pengetahuan berkaitan dengan proses permohonan pendaftaran probate sekaligus dapat membantu memahami proses permohonan probate ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri persembahan kumpulan kami, izinkan saya merungkap sebuah pantun. Melarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, berpisah jua. Semoga bertemu di lain masa. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kumpulan Terubok dari Pejabat Daerah Darul, dan sekarang kita bukakan sesi soal jawab. Silakan panel-panel kita. Okey, terima kasih dan tahniah kepada Kumpulan Terubok daripada Pejabat Daerah Darul di atas pembentangan sebentar tadi . Pada saya pembentangan ni dia quite straightforward . Cuma saya just nak verify beberapa perkara di sini. Inovasi dia adalah iPro tadi kan? Inpro. Okay, sorry. Inpro tadi info berkaitan probate . Ya. Pada kebiasaannya, kalau ikut tajuk ni kan, saya ingat tajuk yang dinyatakan di atas buku ni referring to problem statement lah . Kurangnya pemahaman dan pengetahuan JKKK mengenai proses urusan harta secara probate. Pada kebiasaannya, apa yang selalunya tidak faham tu ? Adakah dari segi waris ke, dari segi apa yang perlu di-declare ke? Itu soalan saya pertama. Dan dalam dokumentasi ni juga, apa sebenarnya yang nak diukur ? Maksudnya, kalau katakan sebab tajuk tadi, problem statementnya kurangnya kefahaman kan. Maksudnya, apa yang nak diukur setelah inovasi ini dibuat adalah peningkatan dalam pemahaman JKKK itu sendiri . Macam mana you nak ukur kefahaman JKKK itu? Dan apa measurement yang cuba highlight tadi tu? Mungkin you ada buat survey di kalangan JKKK itu sendiri kan, tapi sejauh mana ketepatan maklumat tu itu pun boleh didebatkan lah. Mungkin boleh bagi penjelasan dululah terhadap beberapa persoalan tadi . Okey, terima kasih kepada tuan juri. Sebelum ini di pejabat kita, penerangan mengenai probate ini kita tidak pernah terangkan. Kalau kita terangkan pun kita terangkan apabila mereka datang ke pejabat sahaja. Jadi mereka akan datang untuk kali pertama, kita akan terangkan apa dokumen yang kita perlukan mulai checklist yang hanya ada di pejabat kita sahaja. Jadi keberangkalian mereka untuk datang kali kedua sebab dokumen yang mereka bawa untuk pertama kali tidak cukup. Jadi ini akan menyebabkan kos kepada mereka yang datang. Sebab KMKK ni dia di pejabat kita baru mereka nak terangkan perlu bawa dokumen ni, surat mati, surat
print out title daripada land survey dan juga harta-harta yang di atas nama si mati. Jadi ini kita telah rekod di dalam buku buku rekod di jabatan, nama contohnya si Ali datang buat kali pertama dan untuk datang kali kedua tu keberangkiannya tinggi. Sekiranya mereka datang kali kedua untuk membawa dokumen-dokumen yang lengkap. Jadi bila kita memperkenalkan Impro ini, kita buat brosur, kita buat ni, kita bagi kepada ahli JKK ini, barulah mereka tahu apa sebenarnya dokumen yang perlu dibawa untuk hari pertama. Dan keberangkaliannya untuk datang kali kedua itu adalah sangat berkurangan. Kurang lebih kepada 89% mereka datang kali kedua itu sudah kurang. Ada tak dalam pembentangan ataupun dokumentasi yang you berikan kepada kita menunjukkan statistik pengunjung dalam tempoh setahun contohnya kan yang berurusan untuk urusan probate ni? Ada tak dalam dokumentasi tu? Dan satu juga persoalan dia, bila orang berurusan berkaitan probate, pada akhirnya orang yang memohon tu still kena datang juga ke pejabat kan? Bukan dia tidak perlu datang kan? Maksudnya kalau katakan you tak beri apa? Nah, maksudnya tadi you dah berikan apa informasi yang diperlukan dan perlu dilengkapkan, tapi orang yang memohon untuk mendapatkan probate tu mungkin dia bersama dengan ketua kampung, dia perlu hadir juga secara fizikal kan ke pejabat daerah. Ya betul. Mereka perlu hadir secara fizikal ke pejabat daerah untuk membuat probate bersama dokumen-dokumen harta si mati. Sekiranya untuk kali yang kedua kan mereka datang untuk membuat probate ni, sekiranya mereka telah mengisi LOC, letter of concern, mereka tidak perlu, letter concern adalah sebagai wakil kepada mereka untuk datang kali kedua lah biasanya. Assalamualaikum, salam Sarawak maju makmur kepada kumpulan terubuk. Tadi kumpulan Sarabif Murid Baja. Kami saya dah baca. Saya dah terubuk. Saya gurau sajalah. Okey, in term of montage, boleh ditambah baik lagi tuan-tuan perempuan, try masukkan lagi pengisian on the project. Okay, and then in term of persembahan, I think in teamwork ada, nampak teamwork. Cuma kesinambungannya ada sedikit gap lah, kita orang pun perasan kan, ada sedikit gap in between. And then momentumnya ada naik, ada turun. So bila the first presenter come with the momentum level 3, patutnya bila sampai ke presenter yang ke-6 nya dah momentumnya makin naik. Nya ada 3, 4, kali 1, 2. Momentumnya mesti standard ataupun sedikit naik. Okey, faham ah? That is in term of presentation. Tersalah sebut ya biasalah. Tersalah sebut perlu praktis. Even kami orang pun selalu juga tersasul-sasul. But yang paling penting you berani untuk present ya Jak. Okey. So untuk you pun inovasi, is it your innovation in pro ya? You come up with the poster, brochure, kak sistem. Ya si jelas tuan. Macam ni ya, boleh kita orang explain. Sistem pasal kita makin. Untuk produk yang telah kami hasilkannya adalah dalam bentuk poster. Kenapa kita memilih poster? Sebab ia akan diedarkan kepada ahli JKKK kerana ahli JKK adalah barisan hadapan yang akan membantu pihak pejabat daerah untuk menerangkan tentang proses permohonan probate kepada orang awam. Jadi seperti yang telah dibentangkan oleh rakan saya pada sesi pembentangan terdahulu, kebanyakan ahli JKK
di kawasan kami adalah Organ mas. berumur dan kawasan luar bandar yang kurang capaian internet. Jadi adalah dirasakan lebih sesuai Menggunakan poster. produk ini diedarkan dalam bentuk poster. Dan brochure. tidak lupa juga dalam poster tersebut kita ada menyertakan QR code, di mana dalam QR code tersebut akan ada juga poster dalam bentuk digital lah untuk penerangan. So perlukah ia diberi nama InPro? Patutnya informasi. Because when we see mana-mana poster, kita sedang menamakan poster ya untuk InPro ke apa? Because it's a poster. Yes. Kami nanya perlu ke si? Kita jawablah perlu. Untuk akak. So okey Puan, sebenarnya kami mesti dengar gila sebenarnya. So perlulah. Perlu sebab kita nak malahnya menjadikannya satu kelainan daripada pejabat-pejabat lain. Seperti yang seperti pejabat kami lah, pejabat daerah lain tidak ada menggunakan produk-produk seperti yang kami gunakan lah. Ya unik lah hanya di pejabat kami digunakan pada masa sekarang lah. Sekiranya ia mendapat sambutan yang baik, kita akan terus menggunakannya dengan kebenaran Tuan Residen kita di pejabat-pejabat daerah yang lain. Okay. And then, boleh si you all come up, I know Seda dalam report lah, for the next penambahbaikan, can you get the statistik berapa kerap urusan probate di pejabat daerah untuk satu tempoh? Maksudnya you compare apple to apple. Muyum ada dalam tempoh 3 tahun, urusan probate yang datang ngagak pejabat daerah ya ada 300 dalam tempoh 3 tahun. Okay? Atau you do analisa lah. Okay, And then muyum ada kekerapan orang yang datang lebih pada sekali pun mesti ada figure. Ada Pan. Katalah si JKK Masjid Lama ya datang ke ataupun orang kampung datang ya sampai 6 kali. What is the worst scenario? What is the best scenario? Of course, the best scenario sekali datang semua senarai semak dokumen lengkap. Yes. So Betul, you Pak. have mesti ada figure ya untuk the next level lah next Okey, Pak. level. Boleh Pan. Okay. And then muyum ada pendaftaran lebih cepat. How cepat is cepat Kalau sebelum tu nya datang 2-3 kali ambil masa sampai 3 bulan nak ngurus probate orang yang si mati nak. So bila ya dah ada impro tu pendaftarannya sekali datang dah boleh urus. So that is where you measure your impact. Boleh Pan. Okay. So I pun pemahaman dari segi pemahaman I mun selamat tu orang awam terus ke pejabat daerah untuk mengurus probate. It can be 1, 2, 3, 4 time nya datang. Yes, betul Pan. Dengan ada impro, it just that sekali datang saja. Okay, so that impro diedarkan kepada JKKK untuk disebarkan pemahamannya kepada orang. So maknanya orang akan terus pergi ke pejabat daerah. Yes. Katalah bila berlakunya kematian, aku explain kita pun tajuk. So maknanya bila orangnya datang, bila ada berlakunya kematian, nya akan pergi ke ketua kampung, ke Yes, JKK betul, Puan. untuk madah kami tu dah tu dah ngurus. So JKK dah nunjuk dah impro ya, dah ada dah. So maknanya nya dah tahu tu adalah dokumen-dokumen yang nya perlu bawa. Ya betul. So nya pergi sekali terus. That is penceritaan yang perlu diceritakan di dalam you pun report. Faham Faham. faham. So you sedang menerangkan cerita ya. I tak faham dah cerita ya. I pun cuba memahamkan cerita you tak untuk membantu you tak. So you mesti maknanya JKK ya is a middle transit. Yes. Transit tengah untuk orang tak pergi, so nya si perlu pergi ke pejabat daerah, so jimat kos. Yes. Sebabnya masih di dalam kampung nyemput. Masing-masing ya. Okay. And then the other one is now I ask a question yang pasti kita orang boleh jawab lah. Untuk nambah markah soalan tu. So boleh kita orang nyatakan apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran probate? Okey. Sila Bu. Kau ke jawab? Saya jawab. Untuk pendaftaran probate, dokumen-dokumen utama yang diperlukan adalah sudah semestinya adalah surat kematian,
salinan IC waris, salinan surat beranak waris, surat nikah si mati dengan Salah silah. Pasangan. Janda. Dokumen harta si mati yang atas harta nama si mati, contohnya jika harta tersebut adalah tanah, dia perlu membawa print out of title daripada land survey lah, dibawa bersama ke pejabat daerah untuk proses pendaftaran probate. Dan jika ada kenderaan, bawa sekali green card. Dan untuk salah silah keluarga dan juga salinan buku akaun bank atas nama si mati lah. Ada banyak dokumen yang diperlukan. Ya, betul. So please list down the document in your report and also do a presentation on the document. Okay, now my next question yang mesti kita orang boleh jawab. Berapa agensi yang terlibat bila pewaris ingin mendaftar probate? Agensi yang terlibat. Orang-orang yang terlibat macam land survey. Untuk agensi yang terlibat, jika untuk urusan harta si mati yang melibatkan tanah, urusannya adalah dengan pihak Land and Survey, di mana waris perlu mendapatkan print out of title. Dan untuk urusan pengesahan, KWSP. jika si mati mempunyai KWSP, maka kita akan berusaha dengan pihak KWSP. Dan untuk pihak bank, untuk akaun, penyertaan akaun yang perlu disahkan oleh pihak bank lah, bergantung kepada bank akaun si mati lah. Agensi kerajaan dengan perbankan NGO. Okay. Jabatan Pendaftaran, Land and Survey, KWSP, lagi lain. So please list down so that people will know that it's complicated bah. That's why orang susah nak faham. Faham bah? Masih Pan. Okay ah. So okay, and then in term of the KIK, tolong ikut kitaran KIK. Kita dah faham projek, tapi masukkannya ke dalam acuan KIK. Faham ah? Faham. So that you barulah dikatakan KIK. Otherwise it just the Kaizen. Kaizen where is only perubahan kecil where you come up with the poster aja. Yes. So mesti ikut acuan KIK. Faham. So tuan-tuan dan puan-puan, teruskan usaha. So well done. Thank you. Terima kasih. Baiklah, tahniah kepada kumpulan Turubok dari Pejabat Daerah Daro. Boleh kita beri tepukan kepada 5 kumpulan yang telah membuat pembentangan inovasi pada pagi ini.